Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian makhluk, termasuknya kita sebagai manusia. Jadi pada malam ini, dengan takdir dan izinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh berkumpul, berjumpa di satu perhimpunan menututi ilmu pengetahuan di negara kita, iaitu negara Malaysia kita ni. Dengan itu kita adalah satu perkara yang jadi kewajipan di atas hamba lah, terutamanya syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur juga kepada saudara kita ni Abi Talha dan Abi Zik kita dan rakan-rakan dan ahli yang adanya jawatan di sini, yang mereka itu sudi berinya peluang untuk kita sama-sama muzakarah sikit daripada jabaran dakwah menyebarkan sunnah di negara Thailand. Kerana dasar al-Islam kita yang sebenar, iaitu dasar yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, dia tidak ada perbezaan walaupun sedikit pun. Kerana tujuan yang Allah Ta'ala utuskan rasul kepada kita setiap zaman tak lain tak bukan supaya kita mentahqiqkan al-ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dengan konsep, matlamat, maksud ya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia dan jin supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia malaikat supaya kita itu mengabdikan diri kepada Allah. Abdi diri kepada Allah sebagai maklum di sisi ahli tafsir, iaitu turjumanil Quran, dia beri makna kata illa liyuwahhiduni, supaya manusia itu mengasarkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang al-ubudiyah. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul kepada kita, bawanya dasar tadi. Dasar kata, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada tiap-tiap ummah tadi itu ada rasul dia. Bawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apa yang mereka itu mengajak? Ani abudullah, supaya ibadat kepada Allah, makna mengasahkan Allah taala, wajtanibut taghut, dan menjauh daripada at-taghut. Taghut ni sebagaimana ditarifkan oleh Imam Malik dan lain-lain daripada tokoh-tokoh ulama kita, yakni kullu ma'ubida min dunillah. Tiap-tiap perkara yang diibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini sampaikan kepada negara Thailand ni, kalau kita nak cakap mengikut fakta sejarahnya, tak lebih daripada kurun yang ke-8 tengah-tengah. Datang mari dengan rupa perniagaan daripada Yaman, mari sebarnya agama Islam dengan masalah muamalah, jual beli dan sebagainya, membawa pada kata orang Fatani, orang Thailand dengan cara umumnya, mereka itu menerimakan akan ajaran Islam dengan tidak payah kita tadi itu menggunakan jihad dan sebagainya, itu tidak. Cuma Islam hak sapa kepada negara kita ni, negara Thailand ini, iaitu Islam yang sapa di dalam rupa as-sufiyah, datang dalam rupa at-tasawuf. Cuma pada masa itu, masa permulaan Islam itu sampai, ilmu kebanyakan daripada orang yang memelukkan agama Islam tak tahu kata apakah hakikat sufiyah. Ini adalah keuzuran yang kita boleh nak berikan terhadap mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala tak ambil salah mereka yang tak tahu, sehingga datangnya ilmu pengetahuan daripada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia yang ada pada itu zaman. Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan seksa umat mana-mana sehingga kami itu utuskan rasul kepada mereka itu dulu. Mafhum daripada ayat Al-Quran tadi, makna kata Tuhan tak ambilnya salah mereka yang tak adanya ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah pendetailan yang halus, yang jarang-jarang orang tadi itu nak boleh memahami. Jadi telah maklum kata apabila Islam itu sampai kepada Thailand dengan cara umumnya, di Fatani dengan cara khususnya, dia adalah satu perkara yang ada perbezaan. Kerana Fatani dulu dia adalah negeri mustaqillah, sebagaimana maklum kita. Negeri Thailand dia ada negeri mustaqillah, negeri asing hak dia. Cuma kita tak ada nak cakap di situ dengan cara pendetailan balik sejarah tu, tidak. Kita nak fokus kepada kata bagaimanakah perkembangan orang-orang ataupun ajaran sunnah an-nabawiyah ni kepada umat Islam, utamanya umat Islam hak berbangsa Melayu dan juga berbangsa Siam. Ada orang Fatani kita tetapi tak menguasai bahasa Melayu. Boleh jadi ia duduk dalam suasana yang dekat dengan orang bercakap bahasa Siam banyak, sehingga ia tak faham bahasa Melayu pun ada. Jadi kita nak faham kata, daulah setelah daripada Islam itu sampai kepada negara kita ni, lebih kurangnya pada tahun 1943 ni barulah mulanya dakwatus sunnah tu muncul naik, timbul naik.
Timur tadi itu di satu wilayah lah. Makna kata pengikut tabi' bagi wilayah apa nama di sini ni, iaitu wilayah Janubiyah, bukan di Fatani asli. Katanya di dalam ahli sejarah tu sampainya dakwatus sunnah yang orang bawa kelik tu namanya Ismail bin Ahmad. Beliau ni adalah kelulusan daripada Nadwatul Ulama di India, yang makai cara tarbiyah Syekh Abu Hasan Al-Nadwi pada masa itu. Cuma dia bawa dasar as-sunnah tadi itu dalam bentuknya tak mau nak adanya tahlil orang mati, tak maunya nak tunggunya kubur, tak maunya nak buatnya air safa, itu sebagai rupa mula-mula. Rupa mula-mula yang dibawakan oleh Syekh Ismail Ahmad ni, dia adalah orang mula-mula membukakan cara memikir. Jadi seolah kata pemikiran yang tak serupa dengan majoriti jumhur orang ada pada zaman itu, ada di Thailand zaman itu. Apabila jadi gitu, membawa kepada kata masyarakat tu mengadu kepada jabatan Syekhul Islam yang ada di Baka, kata pahaman yang dibawakan oleh Ismail Ahmad tadi itu ialah pahaman din jadid, agama yang baru, tak kena mengena dengan aliran 4 mazhab. Maka perkara ni sebagai penghalangan bagi orang-orang Islam kita yang ada di negara Thailand itu nak menerimakan aliran sunnah an-nabawiyah, ataupun dikenalkan dengan aliran mazhabis salaf. Mazhab salafis salih yang kita nak berjalan ni, yang kita nak akad ni, membawa pada orang-orang yang ada di Fatani ataupun ada di dalam negara Thailand dengan cara umum tu jadi takut. Berbagai-bagai tuduhan yang keluar tubik daripada mulut-mulut tokoh-tokoh alim ulama, yang dia itu bersatu dengan kerajaan di Bangkok. Lalu tahankan jalanan-jalanan yang dijalankan oleh Syekh Ismail bin Ahmad. Tak boleh nak menggerakkan cara memikir tadi itu dengan cara yang kuat-kuatnya. Kerana sistem di Fatani ataupun di dalam Thailand dengan cara umumnya, kita kenal kata ada madrasah mazhabiyah. Madrasah mazhabiyah ni kalau di sana orang panggil pondok lah. Madrasah pondok. Maka di sistem cara mengaji madrasah mazhabiyah ni ataupun madarisul mazhabiyah ni, madrasah pondok-pondok kita ni, dia fokuskan kepada aliran ahlil kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah bab amal ibadat, banyakkan dia fokus kepada aliran fikhiyah al-mutaakhirin, yang jauh sedikit daripada cara memikir al-mutaqaddimin. Walaupun kita sebagai orang sunnah kita ni tak tolak dengan cara mutlak aliran mazhabiyah, akan tetapi kita tak mengasabiyahkan, tak fanatikkan terhadap pendapat-pendapat yang agak kata ganjil, syaz dan lemah, dan tidak berdiri pendapat itu di atas dalil yang sabit, yang sarih, yang sahih, yang teguh lagi matin. Maka pendapat itu kita sebagai orang yang ada di
dalil aliran ahli sunnati wal jamaah ni ataupun aliran mazhabis salaf, kita tak terima masalah tu. Maka tak terima masalah itu bukan arti kata kita tolak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh alim ulama kita dengan cara mutlaknya. Itu bukan. Itu adalah hakikat yang kita sebagai orang Islam fahmi sahih tadi itu faham semenjak daripada lama mari dah. Cuma madaris al-madhhabiyah ni dia mengangkatkan sebagai lambang nak faham kata dak orang yang faham seperti tadi itu mereka ini tak ada mazhab, la madhhabiyah. Tidak ada mazhab langsung, bahkan mereka itu tolak mazhab, iktibar kata mazhab adalah perkara sebagai taghut dan sebagainya. Membawa kepada orang-orang yang ada di dalam negara Thailand dengan cara umumnya menakuti. Jadi takut seolah kata tertanam di dalam pahaman dia, tertanam di dalam fikiran dia, dalam jiwa hati dia, apabila dengannya pensyarah-pensyarah syarahkan perkara-perkara tersebut tadi di surau, di masjid, di madrasah, mereka akan cok kata mereka ini adalah mereka yang tak mau kepada ulama, tak mau kepada mazhab. Mereka itu dakwa kata mereka adalah mujtahid mutlak dengan sendiri, sedangkan mereka tak sampai pangkat dan sebagainya. Jadi kau payuh dalam masalah nak sebarnya aliran sunnah tadi itu dengan sebab cabaran tuduhan daripada pihak yang tak faham tadi itu banyak dan kuat. Maka fikirlah oleh Syekh Ahmad Ismail Sani itulah sebagaimana kita kemukakan di dalam kertas kerja kita di sini. Dia kata Ismail bin Ahmad tadi yang mikir kata nak buat lagu mana, macam mana? Kita kena munculkan satunya apa yang kata madrasah dinamakan Ansaris Sunnah. Bawanya madrasah Ansaris Sunnah tadi itu taksis pada tahun 1945. 1945 tu baru taksiskan madrasah, baru taksiskan iaitu Ansaris Sunnah. Mula-mula tadi itu mula-mula sebar tahun 1943. Makna dalam 2 tahun tadi itu tak boleh nak bergerak orang kita. Tak boleh kata nak sebar akan sunnah tadi itu dengan cara sempurna, tak boleh. Bukan sebab orang awam tak mau nak terima, tetapi orang awam dia dibasuhkan cara mikir dia, dibubuhkan pahaman-pahaman yang salah kepada dia, membawa kepada kata dia itu berasa takut rasa menakut, rasa tak sedap dengan aliran ataupun ajaran mazhab salaf as-salih. Mazhab salaf as-salih kita lebih utama kita sebut. Kenapa? Kerana mazhab ni adalah mazhab yang disebutkan oleh alim ulama kita semenjak daripada dulu sampai sekarang. Istilahat yang kita nak guna ni biarkan istilahat yang tak jadi takhwif, tak jadi menakuti. Ada boleh periksa, boleh cek, bolehnya buat kajian, boleh tengok, boleh lihat di dalam kitab-kitab, di dalam perkataan-perkataan ulama. InsyaAllah apabila kita gunanya istilah-istilah umpama tu biiznillahi ta'ala kita akan dapatnya qabul, menerimakan daripada mereka-mereka yang membukakan hati untuk nak terimanya ajaran-ajaran mazhabis salaf. Setelah daripada jadinya, taksisnya Jamaah Ansaris Sunnah sebagai jemaah, letak di sini ni, hak ni amal nak rakyat dengan cara umum, tak di Bangkok juga. Tak di Bakok, le bahasa petani panggil Bakok, tak di Bangkok juga. Tak di Asimah juga. Kenapa? Kerana jabatan Syekhul Islam yang besar tadi itu ada di Bangkok. Maka pasti kita kena letak tadi itu sama-sama strategi jadi support. Tak di dalam, tak di Asimah juga. Apabila ada hal gapo-gapo ni mudah kita nak buat kira. Kerana kerajaan Thailand itu dengan dakwah sunnah tu ya sokong. Kalau nak betul kerajaan, ya buka. Bebas kepada dakwah sunnah itu nak sebarnya sunnah, siapa malah pun tak ada masalah.
Kenapa? Karena dia tahu kata dakwah sunnah ni adalah dakwatus silmiyah. Dakwah yang sejahtera, tak ada nak kepada kekasaran dan sebagainya. Dia buat kajian dengan cara detail dan dia tahu dengan cara jelas. Kata dakwah kita ni adalah dakwah yang membawakan manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan dakwah itu belum daripada maqamil jihad. Ya dakwah dulu kemudian lepas pada tu maqamil al-jihad. Ya tak dakwah dulu. Sebab tu dia terima. Apabila letaknya Jamaah Ansari Sunnah pada tahun 1945 tadi itu tu pada qurun madhi. Jadi fikir oleh Syekh Ismail itu dia kata, bagaimana kita nak tarik kepercayaan, nak tariknya kesikatan daripada orang-orang Thailand dengan cara umumnya ni, nak fahamkan akan ajaran sunnah, nak fahamkan mazhab salaf ni, kita nak buat macam mana? Bagaimana kita nak buat? Dia kumpulkan di masjid, di surau, setiap hari, setiap minggu tadi itu, dia kumpul-kumpul orang, bolehlah. Seolah kata dia adalah cara panggil dia tu, cara seru dia, jadi orang tu mari juga. Walaupun tak ramai sangat. Pada awal-awal pertama itu tak ada ramai. Ada 2, 3, 40 orang. 40 orang. Tak sampai 50 orang pun tak sampai. Maka apabila ada dah tu, mereka ada depan tu di kalangan awamin nas, dia daripada kebijaksanaan dia ni, dia ambilnya cara manhaj salaf mengajar dengan cara mazhab bukan salaf itu mengajar ni, dia buat muqaranah. Di antara dua ni dia menyata kata Islam yang bergantung kepada Al-Quran was sunnah dan pahaman salaf, bentuk lagu ni, hukum gini, cara faham gini, dengan Islam yang tak gantung direct kepada Alkitab was sunnah dan pahaman salafus salih, yang manakah kita lebih utama kita ikut? Kemudian dia mendatangkan daripada perkataan-perkataan yang kebanyakan daripada orang-orang selatan kita ataupun orang Thailand dengan cara umumnya pakat mengaji belajar belaka, yakni wa kullu khain fi ittiba'i man salaf wa kullu syai'in fi ibtida'i man khalaf. Matan apa nama? Al-Laqaniyah, matan Jawharatit Tauhid yang ghalib ke orang kita Nusantara ni belajar. Dia seolah kata mengejakkan cara dia tadi itu dengan matan-matan yang orang-orang tadi itu berasa tak liar hati. Apabila sebut umpama tu berasa tak liarnya hati. Jadi membawa pada orang daripada sikit itu jadi khatamah. Jadi khatamah. Sehingga balik orang yang buatnya fitnah, tuduhan dan sebagainya tadi itu, seolah kata tiap-tiap bulan jadi kurang mereka. Jadi kurang pengikut mereka, jadi kurangnya aliran mereka, membawa ada manusia tu banyak kan nampak dengan cara yang diberjalankan oleh Syekh Ismail bin Ahmad tadi. Lalu dia itu bangun pula cara memikir dia, nak buat macam mana orang tadi itu tinggal boleh daripada ini manhaj. Dia tuduh kata manhaj yang dibawakan oleh Syekh Ismail bin Ahmad ini adalah bukan rancangan sunnah yang dikatakan nak akadnya Al-Quran wa sunnah betul-betul. Bahkan ini harakah pada hakikatnya harakah al-infisaliyah. Harakah yang nak membagikan di antara negara kepada negara. Nak bagi di antara negeri ke negeri. Dirayakkan kepada kerajaan. Apabila kerajaan itu dengar riput daripada orang-orang umpama tu berasa tertani di dalam hati, sekat pula kali yang kedua. Tak sewi mengajar. Kali ini tak sewi mengajar, pakai tutup. Pakai tutup tepat, tak sewi mengajar, tak sewi kecek, tak sewi gapo. Di situlah titik peluh ulama-ulama kita di sana tu. Sehingga setengah-setengah ada mati ratik. Setengah-setengah hilang tak tahu pergi ke mana. Setengah-setengah dia tadi itu takut kena uguk sampai ke punah akal dan sebagainya. Berbagai-bagai cabaran. Generasi itu
Tak boleh nak buat gapo-gapo. Sebab tuduhan yang kedua ni adalah tuduhan yang sangat berat. Mari generasi anak. Mari generasi anak ni salah kata tempat tak ada. Tempat ni tak ada, nak sebar tak boleh, nak kecek mengajar gini tak boleh. Nak buat macam mana? Dia fikir kata kena terjemuhkan buku kepada bahasa yang awam itu pandai nak baca. Karena kerajaan tak ada sekat, kalau kita nak sebarnya buku, terjemuhnya buku-buku a'immatid da'wah daripada syekh tu syekh ni dan tokoh-tokoh ulama salaf sebar dengan bahasa Siam, sebar dengan bahasa Melayu kepada umat-umat. Cuma cara sebar dia ni orang kita ni rolikkanlah. Tak kata Thailand sajalah, hak lain-lain lagi dia kurang. Kalau lah kitab tebal-tebal tu dia tak baca. Dia buat biasa muzakirah. Muzakirah adalah 3 helai kertas, 4 helai kertas. Cuma dia bagi dalam seminggu tadi itu 2-3 kali. Bagi ni ambilnya tepatnya iaitu di suk, di pasar, di kedai, di apa ni bagi. Membawa kepada orang tadi itu jadi musaqqaf. Ada di dalam akal fikiran dia tadi itu, kata Islam sahih ini macam ini. Di situlah bangunnya pahaman daripada kalangan awamin nas menolakkan perkara-perkara rengkaan dan perkara-perkara yang jadi khurafah. Perkara-perkara yang jadi al-khurafah. Apabila gitu tahun yang ke-1995 tadi itu, salah kata tahun ini adalah tahun yang cermelang lah. 1955 ni lepas pada tu sikit jadi cermelang. Kalau gagah semata orang-orang sunnah kita di Thailand. Sehingga boleh bertapaknya di Bangkok tadi itu jamaah Ansarus Sunnah sampai ke sekarang. Sampai ke sekarang. Ini kita nak kecek dengan cara hak umum. Atau kita nak kembali sikit kepada selatan Thailand. Selatan Thailand ni apabila sebut masuknya Narathiwat, masuknya Jala, masuknya Fatani. Jadi di sini ni apa yang kita nak cerita dan naknya apa yang kata nak kongsikan di sini, yakni mula-mula sekali ni semua tokoh-tokoh ulama kita ni ghaliklah mengaji daripada Makkahul Mukarramah belaka. Semua ulama-ulama kita daripada selatan Thai ni mengaji di Makkahul Mukarramah. Cuma mengaji dengan sistem ilmu turas. Turas di situ makna kata turas mutaakhirin. Turas al-khalafi. Mengaji ilmu kalam, mengaji ilmu maqulat, mengaji ilmu mantiq, mengaji ilmu falsafah dan fiqh beraliran mazhab mutaakhirin dan sebagainya. Ghalib tu mengaji gitu. Sehingga ramai tadi itu pakat kelik, pakat gi dengan cara tak ada jadi ada perbezaan lah. Semua tadi itu pakat kelik mengajar hak tu belaka. Keliknya sebar hak tu belaka sama ada bab akidah, bab amal ibadah, bab pahaman, bab suluk, bab gapo ni pakai hak tu belaka. Tiba-tiba masa yang Kamadian ni lah, makna kata masa orang bahasa Melayu ni hadut dalam negara Thailand hak aqalliyah ni, kalaulah 3 wilayah ni 90% orang Islam kita, 90% orang Islam kita. Timurnya satu orang nama kalau ada kenal tu iaitu Tuan Guru Pada orang dia panggil Pada Makkah. Di Malaysia kita ni pun ma'ruf juga. Dia adalah Syekhul Masyayikh yang duk mengajar di Makkahul Mukarramah. Mengajar tadi tu hak dia hebat sekali iaitu tentang ilmu usuluddin dalam aliran mazhab khalaf. Dalam aliran mazhab khalaf. Jadi ada anak buah dia tu. Anak buah dia tu namanya Haji Abdullah Al-Fatani. Haji Abdullah Al-Fatani ni dia belajar dengan Pada ni tentang masalah usul
Al-Aqaid Al-Khalafi sehingga boleh jadi tokoh pula. Cuma dia dah tengok di dalam kitab-kitab Melayu kita ni, tak kira kitab Syekh Daud ke, kitab lain lagi daripada Syekh Daud ke, bab kematian tadi itu hak yang dijalankan oleh adat istiadat orang 3 wilayah tak serupa dengan apa yang ada di dalam kitab. Apabila dia tamakun, seolah kata dia itqan molek dalam masalah nak mensebarkan ilmu agama kepada umat masyarakat, guru pun izin, dia kelik bertapak di tanah air, di Fatani tadi itu, dia mula mengajar. Mengajar bab mula-mula yang dia tetangkan. Dan dia tadi itu tak supanya perjalanan dia dengan orang-orang yang ada pada zaman itu, yakni dia tegur masalah tunggu kubur mula-mula sekali. Kemudian masalah bina kubur. Kemudian masalah buat kematian orang mati. 3 perkara ni adalah dia tadi itu sungguh angkatkan syiar, angkatkan lambang, angkatkan ilmu pengetahuan yang dia belajar daripada alim ulama, mengikutnya kitab. Lalu dia baca ibarat daripada kitab Buriyah At-Tullab, baca Furu' Masail, baca hak tu, baca hak ni, sehingga orang zaman tu awamun nas duk binanya kubur tadi tu, katak kubur sama kubur tadi itu sebagaimana kita pergi tengok di Ma'la dan di Al-Baqi' di Makkah Al-Mukarramah. Jadi sama molek kubur. Tak ada tunggu kubur, tak ada bina kubur, tak adanya puja kubur, habis dia basuh. Ini mula-mula. Jawab sudut mana? Sudut yang sakut paut dengan kematian, kubur dan sebagainya. Ini kebaikan Syekh Abdullah Al-Fatani. Ma'ruf. Dia kalau kita pergi bertanding, kita tanya kata, manakah pondok pondok Baba Abdullah Benang Kebun? Benang Kebun. Kita akan dapati orang pakat tunjuk dengan satu tunjuk ke kata di situ. Dekat dengan pondok ataupun madrasah Rahmaniyah yang diketuai sekarang oleh Dr. Ismail Lutfi, dekat situ. Kalau kita pergi Fatani, dia tak jauh. Itu adalah tokoh mula-mula mari cakap tentang masalah kubur. Jadi terbukanya cara memikir sehingga kata orang ni kebun. Kalau kita nak kecek dengan cara mudah, ia berkeras-kerasan dalam masalah menghuraikan ibarat kita tentang kematian. Kata dalam Islam ni gini cara dia. Itu balik satu sudut. Itu satu sudut. Kemudian apabila kita nak setuh sikit belum daripada dakwah Syekh Ismail Lutfi ni, macam mana cabaran dia lagu mana, nanti kita nak setuh, kita nak royak dengan cara luas-luas. Ada seorang lagi nama tokohnya Syekh Abdul Rahman bin Ahmad. Syekh Abdul Rahman bin Ahmad ni tua kita Madrasah Al-Thaqafiyah di Fatani. Dia mengaji di Qura. Dan dia sempat ramalah daripada tokoh-tokoh ulama Melayu kita di tanah Arab tu, tanah Makkah Al-Mukarramah. Dia kelik pada tanah air ni di Fatani, dia tengok banyak sangat khurafat yang berlaku di tanah Fatani. Puja Tok Panjang, puja kubur tu, puja pusu ni, puja bukit tu, puja hatu tu, puja hatu ni, banyak perkara. Lalu dia ni kelik mari, setelah daripada belajar daripada Qura, kelik mari, dia alim ulama besar. Anak murid pada juga Alama Azkur dia ni. Tetapi, dengan sebab pendirian yang dia tetap, serta dia adalah pakar, adalah keilmuan yang dia itu belajar mengaji, dialah mula-mula cetakkan kitab Tauhid bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada umat Tani. Cetak kitab ni untuk wak mengajar sebagai muqarrar
bagi umat taning. Pada zaman tu tak ada walaupun satu kalimah. Nak pergi kata kitab ni adalah kitab Dinul Jadid, kitab kaum muda ke, kitab Wahhabiyah ke, kitab tak ada. Di Fatani tak ada biar cakap walaupun sikit pun dengan itu perkataan. Semasa mana? Semasa Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Ahmad, dia cetakkan akan itu buku dan dia sendiri yang mengajar. Dia sendiri yang mengajar, dia tak kitab Tauhid di sini. Balik ni dia tak kitab Fathul Majid, syarah bagi kitab Tauhid bagi Syekh Hasan, cucu bagi Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka orang petani kita ni mengaji daripada itu buku sehingga habis daripada pahaman orang Fatani, puja hatu, puja tok nenek, puja pusu, puja kubur, puja tok wali, habis. Dibasuhkan dengan cara jelas. Tetapi keistimewaan Syekh Abdul Rahman bin Ahmad ni tak ada orang nak buat musuh dengan dia. Tak ada orang nak, seolah kata kalau bahasa petani enggak nak belaga bau dengan dia. Seolah kata nak cakap, bicara dengan dia tak. Kenapa? Kerana kepakaran, keilmuan dia itu hebat sangat. Semua ibarat-ibarat kitab di dalam dada dia. Semua matan-matan di dalam otak dia. Apabila dia bercakap di atas ilmu pengetahuan sehingga orang-orang lain tadi itu tak kuasa. Keistimewaan lagi, dia ni adalah menatu Pak Da'i. Menatu Pak Da'i Al-Fatani. Pak Da'i Bakurah itulah, dia menatu. Maka Pak Da'i itu, masa Syekh Abdul Rahman bin Ahmad ni mari sebarnya kitab Tauhid di tanah Melayu, tanah petani khususnya, dia tak kata dan tegah menatu dia walaupun satu perkataan. Ini nak ayat kata awamun nas boleh terima. Boleh terima dakwatus sunnah, sunnatin nabawiyah, mazhabis salaf, dia boleh terima. Cuma yang jadi masalah di kalangan tokoh-tokoh tu juga. Kenapa boleh jadi gitu? Telah maklum bagi kita, orang yang belajar mengaji di sini, hamba kata tak kena bercakap banyak, dia tahu. Li ajli maslahatid dunia. Maslahat dunia. Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kata kitab yang dibawa datangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Ahmad ini adalah kitab Islam Sahih. Islam yang nak membersihkan pegangan, nak membersihkan pahaman, membersihkan iman seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kanan ataupun kiri. Tak kok tu, tak kok ni. Nak betul dengan Allahu Jalla Jalaluh. Apabila gitu, mula-mulanya kita kembali sikit klik pada Tuan Guru Syekh Abdullah Al-Fatani tadi itu. Mula-mula dia dok mengajar tadi itu, yang mengajar bab sakut paut dengan kematian hak ambo raya sani. Hak ni mari proses masalah bab tauhid al-uluhiyah. Ni bab ni Abdul Rahman bin Ahmad ni dia mari proses masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Maka dua-dua orang ni perbezaan lagu mana? Perbezaan yang gini. Hak ni Syekh Abdullah ni aqidatuhu aqidatul khalafiyah, aqidah khalaf. Hak ni aqidatul moyo balik aqidatus salafiyah, aqidatus sunniyah kita kata hak ni. Perbezaan tak ada banyak manalah. Cuma anak murid tu. Orang sama-sama reti ni ya ada bab salah kata muamalat bainal fiqh al-ikhtilaf tu ya ada. Cuma anak murid tu, anak murid hak ni dengan anak murid hak ni terkadang adalah salah kata tak nampak mung tak nampak ku, adalah gitu sikit. Jadi Syekh Abdullah ni setelah daripada Tuan Guru Haji Ismail bin Abdul Rahman yang dikenalkan dengan Dr. Ismail Lutfi tadi itu, ia klik mari mula-mula. Ya tadi itu royak kata ni orang muda klik mari dah ni daripada tanah Arab. Semua hak mengaji dengan aku ni gilah mengaji dengan dia, dia kata.
Pergi mengaji dengan dia. InsyaAllah keberkatan kita di petani kita ni ada. Ada gapo? Ada keberkatan yang banyak kita pergi mengaji. Karena dia tahu kata aliran kita ni perkuburan sama. Tapi dia tak ada, dia tengok lagi tentang masalah bab pegangan. Setelah daripada dia anak murid dia mengaji dengan orang kita ni dengan cara satu fatrah, didapati kata apabila balik kita ni syarah tentang ayat sifat, kita ijra'uha ala zahiriha wa nafa anil ayat sifat kaifiyah. Kita tolak daripada ayat sifat tadi itu, kita tolak kaifiyah serta kita mengertikan makna. Di situlah jadi pertemuan. Dia kata gini tak kena, kita kena tarik kelik mari anak murid kita jangan mengaji dengan orang umpama ni. Di situ pecah dua. Jadi dua kumpulan. Ada yang tetap mengaji di madrasah Rahmaniyah, ada yang kembali kelik. Ada yang kembali kelik. Maka di sinilah Allah kata setelah daripada berlaku peristiwa itu, mari baru datangkan istilah Al-Wahabiyah di Fatani. Baru berlaku istilah Al-Wahabiyah, kumpulan Wahabiyah, kumpulan Dinul Jadid, kumpulan Mutasyaddidun dan sebagainya, baru datang daripada situ. Lebih kurang tak lama pun, 30 tahun lebih tak sampai 40 lagi lah hamba ingat ni. Pada masa tu semua pakat capur tangan belaka sehingga jawatan kuasa Islam di negara kita ni waktu bek satu risalah bahaya fahaman Al-Wahabiyah bagi kepada semua surau-surau. Kitab tu ada lagi duduk di tangan hamba sampai sekarang. Dia wari dengan gambar, wari dengan sejarah ringkas, wari dengan cara memikir, wari dengan apa yang kata cara tarbiyah gitu dan gini, sehingga orang pakak baca. Orang baca tu di kalangan imam masjid, khatib, bilal, tuan guru ada di madrasah, ada di pondok, ada di gapo, maka membawa pada orang sunnah kita tu jadi susah nak duduk. Susah nak duduk lagu mana? Masjid dia tak beri ruang. Masjid tak beri ruang. Pada masa tu lah, masa 30 tahun lepas tu, cabaran kuat sangat. Tuduhan siapakah? Kalau orang paham salaf kita ni meninggal, dia tak menguruskan jenazah. Sampai kita ni kena bawa kereta, kena ambil kereta, kena pergi semaya, kena pergi kapal, kena pergi caralah orang kita. Terkadang tak boleh tanam di kubur dia. Tak boleh tanam di kubur dia sehingga kata ulama kita ni buat kubur suku untuk tanamkan umat-umat Islam yang faham akan pahaman madrasah al-muslihin ataupun madrasah as-sunniyah, madrasah salaf, mazhabis salaf ini mari tanam suku. Membawa pada kata orang kita ni jadi susah. Sehingga dia tadi itu pakainya satu kaedah kata la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau kamu itu nak dapat kemenangan, nak dapatnya kemuliaan di atas mereka ini, kita jangan dengar langsung. Itu dia. Sehingga tanam itu, sifat yang tanam hari itu sampai sekarang 2023 orang duk pakai lagi. Tak mati lagi cara memikir itu. Sampai sekarang duk pakai lagi. Tapi alhamdulillah dengan sebab kita ada siaran langsung bas mubashir ini, ya masuk di dalam rumah orang boleh tengok telefon, tengok gapo, alhamdulillah. Alhamdulillah, mana kata tersebar hari ini sunnah tersebar sikit ke sikit sehingga tu jadi ramai. Masjid kita pun dibuka, apa gapo semua tadi itu barulah baru ni je. Baru kita seolah kata tak lama, tak sampai lagi 10 tahun. Orang tadi itu kodok banyak. Di mana ukuran kata orang sunnah kita di Fatani itu, di Thailand tu banyak apabila hari perayaan Aidil Adha. Apabila Aidil Adha isytiharnya Makkahul Mukarramah kata hari ini adalah hari Arafahnya, pakat puasa habis licin.
Wasah bilicin. Kamar dia besok ke tu, tubik beribu orang. Mari semaya di Padang. Untuk nak wisupa kata raya aku ni, iaitu raya seumpama orang wahji. Wi munasabah kata raya haji dia kata. Di situ timbulnya cemuru daripada mereka-mereka yang tak mau kepada aliran sunnah tadi itu, tuduh berbagai-bagai. Tapi alhamdulillah dengan sebab orang tadi itu mula buka nak dengar, tak mau dah pakar kata, jangan dengar. Kalau nak pada benar-benar, jangan dengar mereka ini. Ya wi alas saya katakan, ya wi alas saya kata, kalulah dengar mereka ini ni, nascaya kita akan nampak sebagaimana dia kata. Kenapa? Kerana orang ngaji tinggi. Ya iktiraf kata orang sunnah kita ngaji tinggi. Memang. Ngaji pangkat tu, pangkat ni, kelulusan situ, kelulusan sini. Lalu dia kata, dia sebut dengan orang awam kata, yang ngaji tinggi, yang mengaji lebih pada kita, ya kecek gapo, ya pandai pusing. Sebab tu jangan kita dengar di awal lagi. Masya-Allah. Subhanallah. Nyanyo kepada orang. Sia kepada orang zalim, zalim. Tetapi alhamdulillah awamin nas hari ni ia ada seolah kata qita'ah daripada video. Qita'ah ni mana kata ringkasan, ringkah-ringkah daripada video ni. 5 minit, 7 minit, you duk dengar, you duk dengar, you duk dengar. Hari ni habis alhamdulillah. Masa kita duk ni seolah kata mereka tak boleh nak akak kepala naik. Nak buat syubhat kata orang sunnah kita ni, orang mazhab salah kita ni gini. Sebagaimana dah buat dulu-dulu, tak boleh. Tak kuasa nak buat. Kerana apa? Kerana apabila buat, kita adanya orang-orang yang jadi tokoh-tokoh kaki-kaki depan tu, mari tolong basuh. Gini cara faham. Ini ibarat kita. Mereka tinggal di sini, mereka potong di sini. Waktu baik jadi video, jadi nampak. Seolah kata hari ni, masa yang kita duduk ni, orang boleh fahamnya ajaran sunnah tadi itu, kita taklah kata 75%. 75% ni dengan masa tak siapa orang yang kata tak lama ni, bukan mudah. Kerana orang suka kepada dengar lebih pada baca. Kalau kita mengajar dengan sistem, dengan cara molek, orang dengar tu lebih daripada baca tu bacalah, tapi kalau baca dengar, golek orang dengar. Nak dengar. Jadi, nak wif seolah kata, boleh makan selalu. Itulah seolah kata, perkara-perkara, cabaran-cabaran di sana, sehingga masa Tok Guru kita ni, tak boleh nak royak, tak boleh nak sebut, tak boleh nak kecek dengan cara sungguh-sungguh. Tapi mari generasi hak baru-baru ni, boleh sebut, boleh bercakap, boleh royak, boleh bincang, bolehnya bukanya pandangan dengan sebab manusia kita ni apabila dia tu buka diri, buka hati, buka pandangan, nak dengar juga orang-orang mengajar, nak dengar juga orang-orang ceramah, hak berlainan pendapat dengan kita, berlainan aliran dengan kita, sehingga satu hari itu ada beberapa orang yang mari iktiraf, seolah kata mari mengaku diri dia di atas kesalahan. Dia kata, dulu duk faham kata demo duk royak kata puak demo ni faham ayat sifat Tuhan ni supaya dengan kita faham ayat hak manusia ni. Dia kata, apabila kita buka dengar, dak dia kata. Dak dia kata bukan lagu tu. Kita dak kena tuduh mata demo lama dia kata. Dak kena tutup mata lama dia kata. Hari ni alhamdulillah, di mana orang kata, di situlah kita nak pergi dengar. Aja ambil apa yang kata, ambil cara baru. Hak mana orang tuduh orang, nanti kita pergi dengar di situ. Maka Da'watus Sunniyah hari ni mengatasi Syiah pun duduk bawah, Sufi pun duduk di bawah, Ahlul Kalam kau jauh lagi. Sebab Ahlul Kalam ni pada masa kita duduk ni orang tak mau. Buat apa? Kerana rawamid payah dalam masalah bab pegang ni. Nak i'tiqad kata bab ta'sid satu perkara ni, orang awam tak tahu. Supaya kita duk kecek kata, kalulah kita i'tiqad kata yang duk kecek tadi ini kena pada diri kita, salah dengan akidah gitu gini, awam tak terima hari ni.
Terutama hak mengaji akademik sendiri, ngaji medik, ngaji berapa ni, pelajar medik, pelajar akademik, dia tak mau, dia tak terima, dia tolak, pakai tolak terus. Maka dia nak buat lagu mana? Pasti kena kembali kepada dasar Alkitab was Sunnah. Hari ni kita tengok Ahlul Kalam baca juga dah ayat Al-Quran. Baca juga ayat Quran, hadis tu kurang lagi. Baca juga ayat Quran supaya nak jadi sebagai tempat dia nak menggatungkan diri dia kepada ayat-ayat Al-Quran. Awamun nas di Thailand hari ni kalau tak baca ayat Quran, tak baca hadis Nabi, dia pakai bakit tubuh dia tubik lagi. Dia tak ada. Alhamdulillah ni hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Taala beri kelebihan hari ni. Cuma berhajat lagi kita ni sebagai orang sunnah tadi itu jangan berhenti sekadar ni. Sebab cabaran ni kalaulah kita berhenti, ya ulang pula kembali mari. Kita nak buat lagu mana hari ni duk mikir di Thailand ni? Nak buat lagu mana adanya tempat nak talaki ilmu sunnah mengikut sistem yang ditalakikan oleh ulama sunnah pada abrul qurun, pada setiap masa, setiap generasi. Kalau tidak ada hak tu, nascaya kita tadi tak lama. Cara kita nak ngaji sunnah ni, amo nak fokus sini sikit, nak ambil masa sikit, insya-Allah kita sabar. Yang ni kita ngaji boleh dua cara. Yang pertama kita ngaji sistem turasi, ataupun kita mengaji sistem akademik. Sistem turasi kita pergi balik mutun, balik mata-mata. Umpama mata apa nama At-Tahawiyah, mata Syarhus Sunnah, mata tu mata ni beberapa mata-mata sakut paut dengan bab al-aqaid. Sakut paut dengan bab apa nama al-fah, usulul fah, usulul tafsir, usulul hadis dan usulul lughah dan sebagainya. Dan kita mengaji hak ni mengaji mengikut akademik. Kalau kita mengaji gitu, insya-Allah kita orang sunnah ni akan duduk depan. Hari ni di Nusantara kita ni wallah alam lah, di Fatani ni duk suluh-suluh tengok lagi, tak ada lagi tu. Tak ada lagi. Di Malaysia ni wallah alam lah ada lagi sistem talaqi, ambil daripada mustawa awal sehingga mustawa muntaha, tubik daripada sistem hak kita bina tadi tu, tubik jadi alim ulama yang berdasar kepada mazhab salaf itu 100% tu. Ada lagi saya pun tak tahu juga. Cuma caranya, kalaulah kita tak binanya umat masyarakat kita dengan apa yang kata, dengan cara macam tu, nascaya kita seolah kata tak ada pengganti. Tak ada orang yang nak buat kerja sambung lepas daripada kita. Kita tak mahu nak tengok di antara sama-sama sunni, sama-sama fahaman salaf, sama-sama orang duduk di atas mazhabis salaf, seolah kata tak nampak mu, tak nampak aku. Di sini perkara yang kita wajib kena meraihkan. Kerana orang zaman salaf dulu, dia seolah kata dia boleh nak bangunnya dasar salaf, pasti dia tu ada metodologi, adanya usulul fah, cara faham tadi itu dengan cara jelas. Hari ini kita tengok pertemuan di antara satu sama lain di kalangan orang kita ni bukan sikit. Di luar negara apa gitu, dalam negara apa gitu, banyak perkara yang kita boleh tengok ni, ini pasti kita tadi itu kena intabih, kena jaga-jaga molek. Kalaulah kita tak jaga sini, dasar kita tak naik. Dasar kita ni penting lebih daripada peribadi kita. Kalaulah peribadi kita tadi itu nak akak lebih daripada dasar kita, Islam kita tak akan naik. Mazhab salaf hak kita duk nak sanjung tu tak akan naik. Jadi naik mazhab hak yang lain. Ini kerugian bagi kita. Alim ulama kita usaha nak akaknya ini manhaj naik, cuma mai rutuh zaman kita dengan sebab kita tak ada sistem. Dengan sebab kita tak ada cara, dengan sebab kata kita ni tak ada tahu usul asal. Dalam masalah kita kalau nak setuh sikit, dalam masalah berdialog ataupun ada munaqasyah, ada munazarah, terkadang kalau kita tengok di luar negara sendiri pun, yang kata negara kita tak apalah kita kata ada kebaikan banyak situ, terkadang dia tak ada munaqasyah di usulul fahm, di usulul istidlal, di usulnya asas, usul asas dia, di munaqasyah di ranting dia, di salah kata di dahan dia, di akhir hujung dia. Itu masalah.
Bagaimanakah orang hak bukan mazhab kita, ahlul kalam masalan, dia faham kata ayatus sifat minal mutasyabih. Kenapakah dia faham kata ayatus sifat minal mutasyabih? Cuba kita tanya kita orang sunnah ni, hadok atas risi seumpama amba ni dan hak pendengar semua ni, kita boleh jawab tak kepada diri kita, kenapa mereka kata ayat ni mutasyabih, ayat ni ayat muhkamat? Limaza? Kalau kita ada usul, kita boleh tunjuk. Kenapa? Sebab usul mereka 1, 2, 3, 4, 5. Usul kita 1, 2, 3, 4, 5. Barulah kita tubik, boleh muqaranah di antara hak ni usul gini, hak ni usul gini. Hak ni faham gini, hak ni faham gini. Tepat puca kita nak menyelesaikan masalah, ya ada. Kalau kita tak ada duduk situ, ya payah kita nak ungkap masalah. Hari ni banyak dah di kalangan umat Islam kita tadi itu terkadang usul hak kita sendiri pun kita kurang nak jadi tahu dengan pendetailan. Dengar boleh sunnah, dengar boleh akidah salaf, dengar boleh mazhab salaf. Apa inti mazhab salaf? Apakah fahaman sunnah? Apakah dasar mazhab salaf yang berdiri di atas gapo? Situ tempat yang kita kena mengaji siapa. Kita boleh belajar. Di Fatani hari ni pakat duk nak klik situ belakang. Pakat nak klik di situ. Masa zaman dulu, masa kita kecil-kecil dulu, hak ni rangka hak ni masalihul mursalah. Hak ni rangka ni masalihul mursalah. Orang tanya kata, al-farqu bainahuma kaif? Beza di antara masalihul mursalah dengan rangka bid'ah ni beza macam mana? Tak tubik natijah. Seolah kata kita orang dengar ni tak boleh iknakkan akal fikiran kita, kata aku tak faham kalau hurai lagu ni. Apabila ia lepas kita hidup dalam masyarakat, itu timbul masalah. Tapi kalaulah kita faham sungguh bid'ah ni rupa balah ni, masalihul mursalah rupa lah ni, perbezaan di antara dua ni begini. Okey. Ini saya nak sebut di atas poin-poin ataupun nuktah-nuktah yang kasar-kasar. Wa illa kita hurai dah masalah ni di tanah air kita ni, perbezaan di antara dua perkara ni macam mana. Sebab apa? Kerana nak kita tambah semangat, kata kita nak ngaji, pasti kita ngaji klik pada usul asal. Supaya ngaji fiqh lah kalau kita kecek mudah-mudah. Apa boleh kata ini wajib. Apa boleh kata ini ni makruh. Apa boleh kata ini ni haram. We tahu sampai ke gitu, insya-Allah dakwah sunnah kita, mazhab salaf kita akan pergi sebar seluruh daripada negara-negara kita. Orang duk takut ni sebab dia tak faham. Pak kita sendiri tak ada tokoh untuk nak fahamkan benda tadi. Tu salah kata lambat sikit tu kita. Hari ni insya-Allah kita boleh muzakarah pada Baitis Salam di sini dah. Iaitu insya-Allah kita pakat caput tangan daripada Fatani sendiri, daripada Malaysia kita sini sendiri, dan ikhwah-ikhwah kita di mana-mana lagi, insya-Allah kita pakat jalan lagi, pegang tangan satu sama lain. Janganlah kita ambilkan diri kita, peribadi kita tak atas daripada dasar al-Islam as-sahih ini, tak jadi lagu tu. Salah kata kita akan jadi wuki. Maka pada perjumpaan kita sekali ni, insya-Allah kita minta undur diri dulu. Ambil sekadar itulah apa yang kita telah kemukakan dengan cara ujalah, dengan cara cepat, supaya kita sebagai umat Islam di sini ni dapatnya istifadah dengan cara jelas, kata dakwah macam manakah cabaran dakwah sunnah di Thailand dengan cara umum, dan di Janubi Thailand dengan cara khususnya. Nah, insya-Allah. Ya. Di Indonesia dan Singapura. Kalau di Thailand terjadi tak Muslim kalau nak kahwin ataupun mesti masuk Islam juga macam kita di Indonesia? Nah, kalaulah di Thailand walaupun dia negara buza, tapi kalaulah kita nak kahwin, orang tu main nak kahwin dengan kita orang Islam, pasti dia tadi itu tak syarat mula-mula dia kena turut kita.
Makna kata dia kena tukar daripada agama dia dengan cara ia rela sendiri, redha daripada dia, mari ikutnya al-Islam, dinun al-Islam. Bukan makna kata apabila ia berkahwin dengan kita, ia nak duduk di atas agama dia, biadab, bukan lagu tu. Tak ada masalah lah situ Ustaz tu. Ada terjadi tak macam kes macam kita ada terjadi di dalam bulan Ramadan yang mana orang kita mungkin nak kahwin dengan orang Muslim, dia murtad. Ada terjadi, dan kalau terjadi, adakah ada undang-undang di Thailand? Kalaulah dia murtad, ada kes tu ada di Thailand. Tetapi undang-undang negara tak boleh ambil apa-apa. Dan majlis Islam sendiri pun tak boleh ambil tindakan apa-apa. Sebab majlis Islam ni dia duduk di bawah perlembagaan negara. Negara itu beri kebebasan bagi manusia yang ada di dalam negara Thailand nak ikut agama mana-mana, faham mana-mana. Dan asalnya jangan berlawan faham kebudayaan dia, cara faham dia dengan perlembagaan hak negara ataupun raja. Kalau itu tak boleh. Itulah tak boleh. Situ Ustaz. Ada soalan lain boleh tanya. Ustaz berdoa lambat lagi, jadi jangan takut, boleh tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pelajar-pelajar kita yang ingin masuk dalam belajar seperti itu, mungkin Ustaz boleh saran-sarankan di mana tempatnya, di Nusantara atau di Timur Tengah sendiri. InsyaAllah. Mana kata sekarang learning ni di Thailand sendiri pun sistem talaki umpama tu belum lagi muncul. Belum lagi ada. Saya pun tak tahu juga kata negara Malaysia kita ni ada lagi. Tetapi kalau negara Timur Tengah di negara Arab, di Saudi ada. Di Saudi ada, di sistem hak Al-Haramain, sama ada di Makkahul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah, dia ada. Di Mesir sendiri pun ada. Boleh cara kita nak ngaji mengikut bab talaki sistem daripada setangga ke setangga, satu ke satu, sehingga kita dapat tubik jadi alim ulama, itu ada. Tapi sekarang learning ni di Thailand tak ada lagi. Baru saya sendiri pun duk memikir kata nak bangkitkan benda tu naik, insya-Allah taala. Di Mesir sendiri Ustaz, sebagai ikhwah kata di sana sebab tempatnya syariah, adakah masih sistemnya utara itu masih ada, Masa saya duduk di sana tu sistem ni memang ada. Cuma sekarang learning ni kerajaan tak diizinkan kita sebagai pelajar nak mendekatkan diri kita dengan asatizah daripada as-sunnah. Terutama di Dumyat, di Mansurah, Gapa ni semua tadi itu ditutup madrasah-madrasah mereka, masjid-masjid mereka dirapah jadi al-awqaf belaka. Sehingga sekarang learning ni jadi susah sikitlah bagi orang kita ni nak belajar. Cuma hak negara Malaysia ni ada Muhim ni salah satu daripada ahlul hadis, multaqa ahlul hadis Malizi di tanah Mesir sekarang lah ni. Dia akan jemput asatizah guru-guru mari mengajar dengan cara sistem kepada anak Melayu kita di negara Mesir sekarang lah ni. Ada. Mana kalau kita pergi di sana, kita ikut bernamik dia, insya-Allah kita salah kata kita duduk di atas bantasan yang Amos sebut sana itu dah. Insya-Allah. Ada. dan setahu saya sistem yang seperti itu juga masih ada di Yaman. Mesti ada di Yaman, ada di Mauritania. Ada di Pakistan, di India ada. Ada. Insya-Allah. Kalau ulama di Mesir, siapa yang boleh Ustaz cadangkan untuk rujukan? Kalau ulah ulama ni yang nak jadi rujuk ke dalam masalah ilmu pengetahuan ni, kalau sekarang ni kita kira gini. Kita ambil bab ilmu pengetahuan. Hak sekarang lah ni orang duk masuk. Saya sendiri pun dapat istifadah daripada dia tu banyak, iaitu namanya Syekh Ahmad Al-Sabalik. Salah seorang daripada guru saya, Hayatul Kibarul Ulama yang ada di sana, dia orang Azhari tapi akidatus salaf. Ahmad Al-Sabalik, As-Sabalik. Al-akhar kasirun. Banyak lagi.
Yang kita nak sebut tadi itu insya-Allah makna kata kita akan kita senarai kepada apa nama itu saudara kita di sini. Saya waktu baik ke dia. Insya-Allah taala. Ya, saya bagi insya-Allah. Satu lagi soalan ini bukan mungkin ilmiah sikit lah. Ya, ya. Minta pertolongan kepada Ustaz. Kalau orang Malaysia ni dia jadi satu habit dia, tabiat dia. Kalau nak nikah kedua, ketiga, dia akan nikah di Patani ataupun di Thailand. Adakah ini sesuatu yang baik ataupun tidak baik daripada segi budaya dan dari segi hukum? Biasanya Ustaz, kalau yang nikah di Patani ni, dia balik dia suruh ataupun dia tipu balik isteri dia. Dia tak ikut. Jadi macam mana Islam memandang benda ni dan macam mana pula kalau pandangan Ustaz sebagai masyarakat setempat di kota ni? Anda tak berniat lah tapi Ya, ya, ya. kena beritahu Ustaz nanti kalau dia tengok live. Ya, ya, ya. Ya, masalah menikah dua ataupun tiga ataupun empat ni asalnya ya harus ya. Ya harusnya. Kama dia masalahnya hari ni Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kita berasa kata tak cukup dalam arti kata kita tak kuasa tak tu tak ni, ada sore tak apa dah. Kalau 2, 3, 4 tadi itu memang bagi orang ada kemewahan. Cuma di negara Siening orang nak menikah yakni daripada kerajaan negara, kerajaan wilayah. Kalau di tempat saya duduk ni wilayah Jala, ada di sana wilayah Fatani. Ramai di kalangan orang Malaysia dan orang-orang lain lagi pergi kahwin di sana. Cuma undang-undang hak diakukan oleh negara di sana tu nak tanya kata ya aku ke tak? Perbuatan lagu tu ya tak aku. Salah kata dia tak ada suka mana lah. Tak ada jujur mana dalam masalah buat kerja lagu tu. Moga kata goliknya orang dah buat lagu tu tak jadi salah kata tak jadi ada kebaikan mana ataupun tak jadi jelas mana. Sehingga duit yang orang beri tadi itu memanglah kita kata kita tak setuh lah situ takut kena pada peribadi orang dah. Jadi orang-orang duduk dalam kerja situ sendiri pun dia kata duit ni adalah duit tak cuci lah. Salah kata dia pergi kerja salah benda-benda yang tak sesuai. Akan jadi timbul masalah banyak hari ni. Orang yang di Fatani yang duduk akak sangat lambang suruh 2, 3, 4 ni. Amba kenal. Dia tak apalah kita kata dia milik dalam tangan dia 1 juta, 100 juta. Duit dalam tangan dia 100 juta. Pak kita ni tak ada walaupun 100 rial ni nak turun hak tu nyanyi juga kita. Nampak dah tu? Tu masalahnya. Sungguh kata Allah Taala ni bagi rezeki. Memang, tapi rezeki salah satu daripada kita nak hasil iaitu kita kena gerakkan kaki tangan kita. Asbab masuk dalam qada wal qadar. Bukan duduk luar pada qada qadar. Al asbab minal qada'i wal qadar. Kalaulah kita tak usaha di naratiwat sekarang lah ni banyak sekali masalah talak. Nikah banyak. Talak tiap-tiap hari banyak. Buat apa? Kerana tidak ada nafkah. Nafkah tu adalah wajib. Hak besar sekali. Apalah tak ada? Nak duduklah mana? Ini masalah. Sehingga ada kawan saya, ni saya nak ayat atas sifat. Azkur lakum alal awsaf walaysa alal ashkhas. Dia ni duduk di Mesir, belajar di Mesir. Kahwin dengan orang Mesir boleh anak 2, 3, 4 orang lah. Lepas tu kelik rumah makin pengaruh. Nak kahwin 2. Kahwin dengan ni orang atas panjang ni. Tiba-tiba ada masalah. Masalah tinggal yang kedua. Sebab ada masalah yang pertama dengan yang pertama. Apabila tinggal yang kedua, duk tak lama jadi masalah pula dengan yang pertama. Sekarang ni talak dua-dua. Ini masalah. Anak pun jadi kena tarik kelik habis ini pun. Jadi masalah besar hari ni. Siang kan anak. Masalah berumah tangga ni bukan masalah kita kira sehari dua. Tak. Masalah kata berpanjang anak lagi, gapo lagi, banyak perkara. Bukan mana benda main-main tak lah. Yang kita buat suka main-main masalah ni.
Kita tu utama orang sunnah ni memanglah nah, kita nak faham molek masalah ni. Wallahu a'lam. Okey. Ayyakum barakallahu. InsyaAllah esok pukul 8 sampai 10 tajuk usul dakwah salafiyah. Insya-Allah. InsyaAllah. Dan esok insyaAllah Syekh Wali kita akan bawa smoke. Kalau siapa ada nak tempat-tempat ni kita makan besar esok. Insya-Allah. Boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.